Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, selamat sejahtera dan salam Malaysia Madani. Saya ucapkan kepada seluruh penonton budiman yang sedang mengikuti program kita pada hari ini, iaitu kaedah penggunaan modul kampul bagi mata pelajaran matematik tambahan. Terima kasih tak terhingga kepada Encik Azamir bin Azizan, Ketua Penolong Pengarah Unit Sains dan Matematik, Sektor Pembelajaran Jabatan Negeri Kedah dan pihak SSTP JPN Kedah kerana menjemput kami berdua. Terlebih dahulu saya memperkenalkan diri saya dulu. Saya Cikgu Syafinas binti Ibrahim dari SMK Bandar Putrajaya Sungai Petani, atau lebih mesra dipanggil Cikgu Pinat lah. Dan rakan saya. Ya, terima kasih kepada Cikgu Pinat. Saya pula adalah Cikgu Siti Mariam binti Idris daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Air Hitam, Jitra, dan saya juga lebih mesra dipanggil sebagai Cikgu Yam. Okey, seperti yang kita tahu nak, Cikgu Pinat nak. Ya. Okey, modul kampung ini kita dah mula bina sejak tahun 2021 lagi. Betul kan? Ya, betul. Dan dia dah mula digunakan oleh semua guru-guru di seluruh negeri Kedah. Alhamdulillah. Okey, dan bukan itu saja Cikgu Pinat. Malah negeri-negeri lain pun minat dengan modul kita. Dan makna kata modul kita ni mendapat perhatian ramai sebenarnya. Alhamdulillah. Alhamdulillah, hebat juga modul kampung kita ni, Cikgu Yam. Ya, sangat hebat dan sangat membantu sebenarnya. Dan saya pun teruja untuk guna modul ni sebenarnya. Okey, untuk pengetahuan Cikgu Pinat nak, kita cerita sikitlah pasal modul ni. Okey, modul ni kita ada dua kategori. Okey, yang pertama kita ada kategori modul cemerlang dan satu lagi kita ada kategori modul lulus. Okey, kalau untuk modul lulus ni dengan modul cemerlang ni untuk tahun 2023 ni special sikit. Sebab kita dah buat yang lebih baik, kita dah buat soalan suntikan, soalan yang sangat fresh dan lebih fleksibel untuk semua cikgu-cikgu Kedah. Dan juga cikgu-cikgu negeri lain lah yang mana yang guna modul kita, yang berminat dengan modul kita ni. Okey. Okey, kalau macam tu kita masuk sedikit paparan, kita nak tengok. Okey, kalau kita nampak ni cikgu Pinat nak, penonton-penonton semua, di sini adalah para penggubal modul kampoi untuk modul cemerlang yang mana diketuai oleh Cikgu Haris Fazli bin Awang daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Ibrahim, yang mana beliau juga merupakan JU untuk matematik tambahan negeri Kedah. Kiranya Cikgu Pinat, saya ni sebenarnya pada kali ni datang ni untuk menceritakan berkaitan dengan modul cemerlang matematik tambahan. Macam mana Cikgu Yam ni wakil lah maknanya? Ya, wakil dan juga sebagai salah seorang ahli lah. Dan bagaimana pula dengan modul dulu Cikgu Pinat? Mestilah ada penggubalnya juga. Okey, yang hebat-hebat pula tu. Okey, kita pergi pada slide seterusnya. Baik. Okey, ini dah senarai panel penggubal untuk modul kampung matematik tambahan, iaitu modul lulus. Okey, kalau tengok kat situ, ketua panel kita adalah Cikgu Muhammad Fakhrul Azizi bin Muhammad Bakri. Okey, dari SMK Agamayan. Okey, untuk pengetahuan Cikgu Yam dan juga penonton, Cikgu Azizi ni sebenarnya seorang JU kebangsaan untuk subjek matematik tambahan tau. Alhamdulillah. Kedah pula hebat, Kedah cikgu Kedah ni. So macam Cikgu Yam kata tadi, Cikgu Yam wakil modul cemerlang. Jadi saya nampak kat situ lah, saya wakil daripada modul lulus. Baik, Cikgu Pinat. Jadi kita teruskan pula lah, kita tengok apa yang ada dalam modul untuk modul kampung kita ni lah, matematik tambahan. Okey, baik. Sekarang kita tengok dalam untuk modul kampung ini, matematik tambahan, apa yang kita buat dalam modul ni sebenarnya dibina berdasarkan DSKP. Okey, yang mana kita dah buat analisis dan kita buat penapisan berdasarkan standard kurikulum, dan kita tengok dia punya kesesuaian mengikut buku teks. Jadi memang menepatilah apa yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia. Okey. Macam mana pula Cikgu Yam? Kita cuba Cikgu Yam terangkan kat sini, kan? Kenapa kita buat modul kampung ni? Okey, macam ni Cikgu Pinat. Banyak dalam Malaysia ni kalau kita tengok modul-modul yang telah dikeluarkan, betul tak? Betul. Ini salah satu inisiatif yang dikeluarkan oleh Jabatan Pelajaran Negeri Kedah dan di bawah oleh kelolaan sains matematik lah, Cikgu Azami kita. Okey. Jadi kalau kita tengok sekarang ni, objektif pembinaan modul kampung ni ada 3 yang kita nampak lah sebenarnya. Okey, yang pertama sekali modul ni kita bina tak lain tak bukan adalah kita nak bantu guru-guru sebenarnya. Kita nak bantu guru-guru supaya guru-guru mengajar murid-murid mengikut standard kandungan dan juga standard pembelajaran dalam DSKP. Ya, betul. Kita takut cikgu-cikgu kita mengajar lain daripada
apa yang termaktub dalam KSSM. Ya. Itu memang banyak berlaku sekarang, kita nampak takut berlaku. Ya, Jadi betul. kita lebih baik kita bantu cikgu-cikgu kita supaya lebih baik ke depan. Ya, betul. Dan yang kedua, kita nampak dari segi pentaksiran. Kita sedia maklum bahawa kita kena buat pentaksiran, betul tak? Betul. Cikgu-cikgu kena buat pentaksiran. Jadi bila adanya modul macam ni, jadi secara tak langsung cikgu-cikgu lebih mudah. Macam mana dia nak membantu mentaksir murid-murid semasa PDPC. Betul. Okey, dan tak lain dan tak bukan yang ketiga juga adalah bila adanya modul ni, okey, guru boleh guna dalam pengajaran, masa mengajar. Ya, Dan betul. secara tak langsung, semasa mengajar, dia boleh menilai pelajar dan automatically dia boleh tahu sejauh mana tahap penguasaan pelajar masa mengajar. Jadi sambil menyelam minum air. Macam itulah cikgu Pinat. Bagus penjelasan Cikgu Yam tentang objektif pembinaan modul ni. Okey, mari kita lihat pula isi kandungan dalam modul Kampus Cemerlang dan modul lulus ni lah. Okey. Boleh Cikgu Yam? Kita teruskan. Kita teruskan. Okey, setiap modul ni disediakan dua edisi lah. Yang pertama edisi guru dan yang kedua adalah edisi murid. Okey, untuk edisi guru tu sebenarnya jawapan lengkap untuk setiap soalan. Jadi dapat membantu guru lah untuk guide macam mana nak jawab soalan tu. Okey, yang kedua pula adalah setiap soalan ni disusun mengikut topik bagi tingkatan 4 dan tingkatan 5. Okey, soalan juga disusun mengikut tahap penguasaan iaitu TP lah. Jadi setiap soalan tu ada TP-TP dia. Jadi kita tengok macam mana. Okey. Yang ketiga pula, okey, soalan juga dibina berdasarkan DSKP seperti yang Cikgu Yam kata tadi lah. Okey, bagi tingkatan 4 dan tingkatan 5. Okey, dan yang terakhir adalah soalan dalam modul ni mengikut aras dan amat sesuai digunakan untuk pentaksiran PBD, okey, latihan topikal, latih to be dan pembelajaran kendiri murid. Jadinya Cikgu Pinat Ya. Dia dah macam kita kata cukup cakup dah. Ya, sangat dah. Guna modul kampus ni, insya-Allah. Ya, tak perlu dah beli buku ke modul lain ke, tak perlu dah. Tiga objektif utama kita ya, betul. Betul. Okey. Kita teruskan. Baik. Okey. Sekarang saya nak terangkan pula apa yang ada. Ni antara contoh soalan. Okey, apa yang ada dalam modul Cemerlang. Okey, kalau Cikgu Pinat tengok kat sini lah. Saya tertarik dengan ayat tu. Saya tak ada cakap lagi, tapi yang tu yang saya nampak dulu. Saya nampak puding. Kan? Sedap tu. Baik. Okey, tak apa, kita teruskan dengan soalan dulu. Okey, kita teruskan. Okey, soalan ini adalah soalan TP5. Okey, kalau Cikgu Pinat tengok dekat kotak yang berwarna oranye ini adalah kehendak TP5 daripada DSKP. Di mana pelajar perlu tahu sehingga mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran yang sesuai tentang perbezaan dalam konteks penyelesaian masalah rutin yang kompleks. Jadi dia soalan masalah rutin lah yang agak kompleks. Maknanya kita ambil turun daripada DSKP tu ya Cikgu Yam? Ini yang saya ambil daripada DSKP. Jadi kita tak perlu ragu lagi apa yang dia nak sebenarnya. Betul. So kita go through dulu dengan soalan. Okay. Dan daripada soalan kita akan nampak Baik. apa yang kita nak dengan TP5 ni lah. Okey. So darjah 9 menunjukkan puding berbotol perisa strawberry dan juga mangga yang dihasilkan oleh kilang SM. Cikgu tahu tak kilang SM tu apa? SM tu apa? Takkan Siti Mariam pula. Kalau saya ada kilang, alhamdulillah kaya raya saya. Tapi disebabkan sekarang kita ada strawberry dengan mangga, jadi S itu untuk strawberry. Syok apa bijaknya siapa yang buat soalan ni? Nampak tu penggubal kita. Okey. Teruskan. Saya sejak tiba kan. Okay. Teruskan Cikgu Yam. Kita tengok pada soalan. Kilang SM ni dia menghasilkan puding berbotol perisa strawberry dan mangga. Okey, ini biasalah hari-hari keluaran biasa. Setiap botol itu akan diisi dengan cecair puding strawberry dan mangga mengikut persamaan A tambah 3B sama dengan 250. Cikgu Pinat perasan tak? Ini adalah linear. A tambah 3B. Ya, betul. Ya, betul. Jelas. Betul. Dengan A dan A ialah isi padu strawberry dan B ialah isi padu puding mangga. Kalau kita tengok macam dalam gambar sebelah ni kan. Dalam satu botol dalam satu botol. Tapi bukan macam ni lah. Dia ibaratkan macam ni. Cuma agihan dia berlaku mengikut persamaan ni. A tambah 3B sama dengan 250. Okey. Lepas tu kilang ni pula, kilang SM ni dia nak celebrate New Year.
tahun next year 2024. Oh, tak sampai lagi lah, Tak no? sampai lagi. So perancangan awal lah. Ini perancangan awal. Okay. Perancangan strategi untuk dia nak sponsor apa-apa saya tak tahulah kan. Tapi ini salah satu agenda dia. Okey, dia akan mengeluarkan satu botol baru edisi terhad dengan keadaan isi padu botol yang mengandungi isi padu puding strawberry dan mangga mengikut persamaan berikut. Ini persamaan baru untuk botol baru. Jadi bukan botol dalam ni dah. Mungkinlah botol tu kalau cikgu minat, saya rasalah kan, mungkin Kila ni berhajat nak buat botol yang design dia ada strawberry, ada mangga. Ya Allah, hebatnya Cikgu Yam. Ya. Saya pun teruja kalau saya dapat botol tu saya simpan. Mungkin Cikgu Yam ajak subjek lain lagi selain AMAT ke? Saya di sekolah saya mengajari kecipta. Ya Jadi Allah, sesuai sangat. InsyaAllah kita akan cuba buat satu botol yang ada gambar bentuk strawberry dan campur dengan mangga sikit. Ya Allah, nak kira isi padu jenuh juga tu. Agak sebab tu kita nampak dia punya persamaan non-linear. Ya, tu jelas kat situ. Ya, so kita tak boleh bayangkan dia adalah botol yang sama. Okay. Betul. Alright. Cari nilai A dan B yang menjadikan isi padu botol V itu maksimum lah. Maksimum. Okey, dia nak tahu berapa sukatan A dan B yang baru untuk botol baru tu. Boleh untuk isi padu yang maksimum. Betul. Cukup lah. Okey. Tak lagi yang lebih. Baik, sekarang kita cuba tengoklah. Cikgu Pina nak cuba jawab? Ataupun saya teruskan je lah. Cikgu Yam lah lebih sesuai menjawab soalan ni. PP berapa ni Cikgu Yam? PP 5. Wah. Tak apa. Saya pasti kita teruskan sebab saya rasa teruskan. Semua orang teruja nak tengok apa yang berapa sukatan sebab kita nampak puding menyenangkan, sedap. Betul. Okey. Nanti kita boleh terus pergi belilah. Baik. Kita teruskan. Alright. Okey Kalau cikgu Pina tengok kat sini. Tadi persamaan asal A sama dengan 250 tolak 3B. Ya, betul. Okey, apa yang perlu kita buat adalah kita ambilkan nilai A ni A sebagai subjek matter ataupun bukan rumus, kita gantikan dalam persamaan V, persamaan baru. Okey. So kita akan dapat V sama dengan 750 B kuasa 2 tolak 9B kuasa 3. Dalam satu sebutan. Dalam satu sebutan B saja. V dalam sebutan B saja. Ya. Okey, maksudnya isi padu baru ni dalam sebutan isi padu B apa? Mangga. Pandai cikgu Pina. Okey. Jadi kat sini kalau kita nak tahu dia punya maksimum dia, sebab kata kunci soalan adalah dia nak tahu apa tadi? Kalau kita tengok isi padu maksimum. Jadi kalau kita ajar pelajar kita bila jumpa saja perkataan maksimum, kita terus kena bagi tahu pelajar kamu kena buat pembezaan. Sebab daripada pembezaan tu kita boleh nampak maksimum dengan minimum dia. Tapi bukan pembezaan peringkat pertama, peringkat kedua. Untuk menentukan peringkat kedua lah. Ya, tapi apa-apa pun kena pertama dulu. Ya, macam mana nak jumpa dua? Mana boleh kedua dan pertama? Kira kan satu dulu baru dua. Okey. Ya, bijak Cikgu Pinat. Okey, jadinya bila kita dah bezakan Cikgu Pinat nak. Ya. Okey, kita dapat 1500B tolak 27B kuasa 2. Okey. Dan bila maksimum kita tahu dV/dB sama dengan kosong. Okey. Jadi persamaan ni akan jadi persamaan kuadratik kan kita perasankan. Ya, betul. Okey. Macam mana kita nak selesaikan persamaan ni cikgu? Kalau kita letak dV/dB sama dengan kosong. Okey, maknanya kita kena tunjuk kan Cikgu Yam? Sepatutnya kita kena tunjuk lah. Berapa kaedah sebenarnya yang sepatutnya kita gunakan? Kita belajar dalam teks matematik tingkatan 4 kan. Ada dua kaedah. Tapi ada selingan lagi tambah satu lagi kaedah. Iaitu kita ada kaedah rumus. Betul. Okey. Dan yang kedua penyempurnaan kuasa 2 ataupun completing the square in English. Okey. Dan satu lagi kita boleh bantu pelajar dengan kaedah persamaan pintasan. Bagi persamaan yang mudah. Ya. Okey. Jadi kat sini saya tak tunjuklah penonton. Okey, kita cuma tunjuk apa jawapan dia. Okey. Secara penyelesaian yang kita hamak tadi tu, okey, kita akan dapat B sama dengan kosong dan juga B sama dengan 500 per 9. Okey. Cikgu Pinat nak? Jadi dengan dua nilai B ni, kita ganti dalam persamaan A yang asal tadi, yang atas sekali tu. Untuk dapatkan nilai A. Ya, betul. So kita dapat A 250 dan juga A yang kedua adalah 250 bahagi 3. Okey Cikgu Yam, saya nak tanya, kalau nilai ni kan, yang mana lebih baik sebenarnya diberi dalam bentuk pecahan ataupun perpuluhan sebenarnya? Okey, baik Cikgu Pinat. Jadi kalau kita tekan dengan kalkulator, kita dapat 500 per 9 ni, nombor dia terlalu panjang. Cikgu Pinat. Okey, 250 pun dapat nombor yang panjang. Jadi sebaiknya dan seeloknya kita bagi tahu dekat pelajar kita, dekat murid-murid, bagi jawapan akhir dalam bentuk pecahan. Sebab jawapan dia lebih tepat. Ya, sebenarnya ni dalam pemakahan jugalah ya Cikgu Yam. Betul. Dalam pemakahan memang kita kena
ajar student kita, pelajar kita bagi jawapan sebaiknya dalam pecahan lah. Elok-eloknya lah. Baik. Kecuali kalau soalan tu minta kepada 3 angka berti, 4 angka berti, baru kita kena tukar dalam bentuk perpuluhan. Ya, Baik. betul. Okey. Jadi Cikgu Pinat, kalau B sama dengan kosong, A sama dengan 250. Cikgu Pinat faham tak keadaan ni apa dia sebenarnya? Cuba cikgu yang jelaskan. Baik, macam ni Cikgu Pinat. Okay. Kalau B sama dengan kosong, bermaksud isi padu B tu isi padu apa? Isi padu mangga. Mangga. Jadi tiada isi padu langsung. Maknanya dalam botol tu sepenuhnya diisi oleh isi padu strawberry. Tapi kilang ni nama pun kilang SM. Dia mesti ada dua-dua. Dan mangga. Jadi kita tak boleh ambil nilai tu. Tak boleh ambil yang ni. So, tak kita boleh. kena ambil yang satu lagi. B sama dengan 500/9 dan juga 250/3 untuk nilai isi padu strawberry. Okey. So yang dekat bawah ni apa pula Cikgu Pinat? Pembezaan peringkat kedua. Okey, kenapa kita kena buat? Supaya kita nak tahu maksimum dengan minimum. Situasi mana yang maksimum, situasi mana yang minimum. Sekarang ni kita faham secara macam kita sekali pandang kita dah nampak lah, oh macam B ni, macam ini jawapan dia, B per A. Tapi kita kena buktikan. Kena bukti, betul. Kita kena buktikan. Mana boleh main cakap saja. Buktikan dah. Ya. Kita buatlah pembezaan peringkat kedua. Ya, bila kita buat, kita dapat di sini, bila B sama dengan kosong, kita dapat pembezaan dia, hasil beza dia 1,500. Di mana lebih besar daripada kosong. Bila lebih besar daripada kosong, dia adalah minimum. Ini dalam buku nah. Okey, kita boleh tengok dalam buku. Okey. Kalau kita buat sekali lagi, kita ganti B sama dengan 500/9, kita dapat negatif. Bila negatif, dia menunjukkan nilai B itu maksimum. Jadi kita bolehlah bagi ayat kat bawah ni, isi padu maksimum puding strawberry adalah 250/3 dan isi padu puding mangga adalah 500/9. Boleh. Jelaslah Cikgu Jam punya penjelasan terus ni. Terus saya dahaga dengan puding ni. Ya, kita pergi. Nanti kita cikgu nak belanja saya ya. Oh, saya? Ya. Okey. Sebab saya dah terang. Baiklah Cikgu Jam. Kita teruskan lagi Cikgu Jam. Okey. Okey, kita teruskan lagi satu soalan. Okey, bukan minuman Ini minuman. Bukan minuman. Yang ini lain pula. Okey, yang seterusnya. Lain pula. Okey. Yang ini tipi 5. Okey, tipi 5 pula tipi 6 ya. Betul? Okey. Ini tipi 6. Tipi 6 ni apa sebenarnya? Kita nak mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran yang sesuai tentang sistem persamaan dalam konteks penyelesaian masalah bukan rutin secara kreatif. Ini juga saya ambil daripada di SKP. Okey. Bab ini adalah bab apa Cikgu Minat? Sistem persamaan. Bagus. Dia dalam bidang algebra. Ya, betul. Soalan ni tengok pun tak baca lagi pun dah nampak kreatif tu dah. Ya. Sebab apa Cikgu? Sebab apa? Sebab pentingnya ada grafik dalam soalan supaya murid akan teruja. Cikgu teruja, murid pun teruja. Kalau kita memberi konten ayat yang panjang, dia akan agak menimbulkan satu suasana yang bosan. Kita sedia maklum stigma lah matematik tambahan soalan yang susah. Jadi bila kita selitkan something yang kreatif kat sini, jadi secara tak langsung dia akan mengujakan pelajar dan juga murid untuk jawab dengan soalan. Seperti kita buat tadi puding puding saya tu. pun teruja dah jawab. Saya ni pun yang tengok pun macam tu kan. Betul. Baik. Okey, kita teruskan. Kita tengok kes ini. Kes yang kedua ni. Okey, ini Rajah menunjukkan anak Encik Abdul Manan iaitu Adam, Daniel dan Muhaimin. Saya rasa bila tengok soalan ni pelajar perempuan teruja. Kenapa Cikgu Minat? Agak-agak. Sebab lelaki. Ya, dan lagak gayanya macam K-pop. Ya Allah, sebab itulah kan. Jadi pandai orang buat soalan ni kan. lagi. Mengikut peredaran semasa. Ya. Macam mana nak menarik minat pelajar kan untuk jawab soalan ni. Baik. Kita tengok apa kes tadi dia. So dia kata kat sini, jumlah umur anak-anaknya ialah 27 tahun. Ketiga-tiga anaknya. Kalau kita tengok cerita Piramli, Abdul Wahab. Sekarang tak mau dah nama tu. Dia ambil Adam, Daniel dan Muhaimin. Kan? Jadi jumlah umur ni 27 tahun. 2 tahun. Okey. Beza umur Adam dengan hasil tambah umur Daniel dan Muhaimin ialah 9 tahun. Okey. Kalau kita tengok kat sini, ayat yang pertama kita boleh create persamaan yang pertama. Ayat yang kedua kita boleh cipta persamaan yang kedua. Cuma macam mana kita nak cipta dia bergantung kepada kefahaman pada ayat. Okey. Sebab tu dia tipi 6 Ya, okey. Sebab dia tak ada langsung. Kita kata kalau kita
tengok tak ada langsung guidance ataupun panduan. Operasi tak ada langsung. Kalau kita tengok tak ada langsung panduan. Semuanya ayat operasi apa nak guna. Tak ada. Kita kena faham dari segi ayat yang digunakan. Okey. Yang ketiga, gabungan 3 kali umur Daniel. 3 kali umur Daniel dan 2 kali umur Muhaimin melebihi umur Adam sebanyak 6 tahun. Bermakna di sini ada 3 persamaan yang boleh dicipta dalam satu perenggan ni. Okey Cikgu Pinat. Betul. Boleh bayang tak agak-agak persamaan-persamaan dia? Hampirlah. Hampir. Tak apa, kita tengok sama-sama. Okay. Kita tengok sama-sama nak. Okey, dia kata kat sini soalan dia kata bentukkan 3 persamaan berdasarkan maklumat di atas. Ni ayat dia lah. Dan juga cari umur ketiga-tiga anak ni. Maknanya kita kena gantikanlah nama anak-anak tu dengan satu pun boleh ubah. Elok-eloknya kita cubalah ganti nama Adam, Daniel dan Muhaimin ni dengan menggunakan satu pun boleh ubahlah sebagai kita mudah mengira. Kita nak cipta dengan persamaan, kita kena cipta dia punya variable dia. Ya, betul. Okey. So dekat sini kita tahu jumlah umur anak-anak 27. Jadi hasil tambah X, Y dan Z sama dengan 27. Dan ayat yang kedua, beza umur Adam. So Adam adalah X. Tolak dengan hasil tambah umur Daniel dan Muhaimin. Jadi umur Daniel Y dan juga Z. Nampak? X tolak Y tambah Z sama dengan 9. Jadi apa yang ada di sini tuan-tuan dan puan-puan, kita hanya ikut kepada ayat sahaja. Betul. Okey. Dan yang ketiga kalau kita tengok Cikgu Pinat dia kata umur Daniel adalah 3 kali. Nampak? Jadi 3Y. Dan juga umur Muhaimin 2 kali dia kata. So 2Z. Lepas tu melebihi kita boleh katakan sebagai tolak lah. Jadi kita boleh guna berapa kaedah Cikgu Pinat untuk buat soalan ni? Kalau tak salah ada 2 kaedah. Okey, betul. So kita ada 2 kaedah untuk selesaikan sistem persamaan untuk soalan ni lah. Okey. Tapi kaedah mana sebenarnya yang lebih sesuai? Dia dua-dua sesuai, tapi bergantung kepada keselesaan dan juga bentuk soalan. Kalau dalam bab sistem persamaan kita belajar 2 benda, non-linear, linear dan juga bukan linear lah, non-linear. Betul. Tapi untuk linear kita boleh gunakan kedua-dua kaedah. Penghapusan dengan penggantian dengan senang. Tapi untuk bukan linear, non-linear lah, okey, kita kena guna yang lebih senang pada saya lah. Saya lebih suka guna penggantian lah. Penghapusan agak sukar. Dia melibatkan kuasa-kuasa ni kan. Ya, betul. Okey. Dan di sinilah jawapannya di bawah. Okey, bila kita dapat jawapan ni, kita kena tengok logik. Cikgu minat nak? Oh, maafkan saya. Tak apa. Nanti kita minum puding ya. Sangat. Kita tak sedia puding kat sini. Kalau ada puding, kita tak batuk. Ya, betul. Betul lah. Okey. Jadi kat sini Cikgu Minat, bila kita dah dapat jawapan 18, 6 dengan 3, kita buat semakan semula. Ya, betul. Boleh Cikgu Minat? Boleh. Teruskan Cikgu ya. Boleh, baik. Tiba-tiba sedap pula. Sedap. Nanti saya belajar puding. Yang tu sebenarnya saya nak terus baik. Tak apa, kawan punya pasal. Okey. Jadi kita bila kita dapat jawapan, kita kena check balik. 18, 6 dengan 3 ni adakah dia logik? Dengan 27 ni. Itu pentinglah, penaklukan secara logikal tu penting. Betul. Kemahiran tu kena ada. Okey, jadi saya rasa saya dah cerita berkaitan dengan TP5 dan juga TP6 secara panjang lebar lah. Jadi saya nak serahkan pula kepada Cikgu Minat kita untuk cerita pula apa yang ada dalam modul ni. Ya Allah, tadi kita tengok walaupun 2 soalan tu rasa macam 20 soalan kita nak kena jawab sebab cemerlang kan. Jadi macam agak susah sebenarnya. Tapi mencabarlah kan soalan-soalan tu. Kan panel-panel pun sebenarnya yang hebat lah letak kat situ. Okey. Mari kita lihat. Tengok ketua dia kan. Siapa ketua dia? Cikgu Haris. Okey, ya Allah, bagusnya Cikgu Haris kita kan. Okey, jom kita tengok pula apa sebenarnya yang ada dalam modul lulus. Okey, so kalau kita tengok dalam modul lulus ni yang jelas kat sini adalah, okey, saya zoom sikit kat sini no. Okey, so kalau tengok kat sini ni satu bab lah yang saya ambil iaitu bab fungsi. Okey, kalau dalam modul lulus ni jelas kat sini, yang nampak tak? Kita dah ada bidang pembelajaran, kita dah ada tajuk, kita dah ada standard kandungan, standard pembelajaran. Jadi sebenarnya bila dah
ada semua tu kat situ. Jadi memudahkan sebenarnya guru untuk membuat rancangan pengajaran harian dia. Kan, jadi bawa modul ni saja pun kita dah siap dah sebenarnya rancangan pengajaran dia. Kalau kena observe pun kita dah ada. Ya, betul. Kalau tengok di sini pula ni Cikgu Yam. Tengok setiap kolom ni, kolom kat sini ni, okey. Ni sini kan. Dah disediakan apa tu? Kawasan TP. Okey, so checkbox ni adalah untuk TP-TP bagi setiap soalan. Betul. Okey, jadi bila murid tersebut dapat menjawab, contoh soalan pertama dia jawab. Jadi dia dah mencapai TP1. Okey, bila dia dah capai TP1 tu, maknanya kita boleh jadikan ni sebagai satu evidence lah, okey, untuk PBD pelajar tersebut. Okey, selain tu juga kalau Cikgu yang perasan kat sini, okey, modul kita ni dibina dalam dui bahasa. Okey, bila dibina dalam dui bahasa, bila dibina dalam dui bahasa, maknanya kat sini murid yang untuk kos DLP pun sesuai juga digunakan. Okey. Membantu sangat. Dia sangatlah membantu kita. Okey. Okey. Tiba-tiba pula lari bila tang lulus. Nak kena dah ni. Okey, dah nampak Okey, next. Kalau nampak situ lagi Cikgu Yam, Cikgu Yam cuba zoom kat situ je. Okey, yang markah tu Cikgu Yam. Markah. Nampak tu. Okey. Nampak ada markah kat situ kan? Okey, markah tu sebenarnya atas maklum balas daripada cikgu-cikgu yang menggunakan modul ni lah. Okey, jadi kita buat penambahbaikan balik. So maknanya dalam modul lulus dan modul cemerlang untuk setiap soalan semuanya disediakan markah. So dia sangat membantu sebenarnya. Ya, Sebab, betul. bagi guru-guru matematik tambahan yang baru mengajar, especially ataupun pelajar sendiri, bila dia buat soalan macam ni, dia dah boleh melatih diri macam mana apakah markah yang dia akan boleh dapat. Skop pemakahan tu kita dah boleh tahu. Dan guru-guru baru, guru-guru novice juga penting bila ada markah ni, dia tak sempat nak tanya cikgu-cikgu yang senior. Jadi bila ada pemakahan dia dah boleh agak, pattern macam ni, markah dia macam ni. Itu sebenarnya salah satulah pilihan untuk guru dan juga pelajar sendiri. Ya, betul. Maknanya bagus dah modul kita ni. Okey, kita pergi pula pada slide seterusnya. Okey, contoh yang seterusnya saya ambil ni adalah daripada bab hukum linear. Okey, saya bukan nak terang tentang soalan, tapi saya cuma nak terangkan dalam modul ni, okey, dah disediakan dengan kertas graf, okey, tempat untuk space untuk kita menjawab. Jadi dengan cara tu mudah dah lah. Jadi tak ada alasan untuk murid tu tak nak jawab soalan tu. Tak perlu dah cikgu. Pengalaman saya sendiri Cikgu Pinat nak mengajar je nak kena pergi cari kertas graf. Perlu. Betul. Letih dah bila nak mengajar tu, bila dah ada kertas graf macam ni. Nampak kan kat sini kan, modul ni dah maksudnya mesra pengguna. Okey. Seterusnya pula kita pergi bab seterusnya. Okey, bab seterusnya. Kenapa saya pilih bab ni? Sebab kalau tengok pada soalan yang ada kat sini, ya boleh. Okey, kalau tengok kat sini ada dua soalan yang saya ambil. Okey, dia melibatkan dua TP. Okey, dalam satu soalan tu ada dua TP. Okey, satu TP3 dan satu lagi adalah TP4. Okey. Kenapa dia TP3 dan TP4 tu? Boleh saya terangkan Cikgu? Boleh. Saya pun nak tahu juga. Okey. TP4 ni sebenarnya, saya pergi pada soalan pertama dulu. TP3 dulu. Kenapa TP3 ni? TP3 ni sebab penyelesaian dia penyelesaian rutin yang melibatkan tidak berlapis. Okey. Kalau kita tengok pada soalan kedua tu, soalan rutin juga sebenarnya, tapi penyelesaian dia buat tunggu. Okey. Soalan kedua tu pula sama sebenarnya, soalan rutin juga, tapi ada penyelesaian berlapis. Maksudnya dua kali penyelesaian lah. Ya, ada banyak penyelesaian maksudnya kan. Okey, dalam okey, kita pergi tengok macam mana soalan pertama tu. Kita pergi soalan pertama tu. Okey, kalau tengok baca pada soalan pertama tu, saya bukan nak terang macam mana nak jawab soalan, cuma kita nak tahu apa dia berlapis dan apa dia yang tidak berlapis tu. Okey, so kalau tengok kat sini yang soalan pertama ni adalah tidak berlapis. Jadi kita direct sahaja kita boleh gunakan
gunakan saja. Ya, guna formula sahaja dan dia bagi tahu dah kat situ pada paksi Y. Jadi kita boleh terus guna sajalah. Putaran tu berlaku pada paksi Y Ya. dengan perubahan daripada 1 hingga 5. Ya, 1 hingga 5. Jadi Betul. pelajar cuba guna saja formula. Ya, dengan satu saja penggunaannya. Okey, kalau tengok pada soalan kedua pula, okey. Kau tengok sini melibatkan satu lengkung dan garis. So ada dua lah, ada dua benda yang perlu kita cari kat situ. Betul. Sama ada kita nak menggunakan paksi Y ataupun kita nak menggunakan paksi X. Soalan ni menarik. Pelajar boleh Ya. buat putaran pada paksi X dan juga pada Ya, paksi betul. Y. Ada Cuma dua kaedah. pelajar kena mengolah Ya, persamaan lengkung tu. Betul. Menepati rumus yang ada lah. Betul. Jadi kat sini kalau kita tengok, sebab itulah dia TP4. Okey, sebab dia menggunakan kaedah yang berlapis. Okey. Yang tu sajalah untuk penerangan modul lulus kita. Okey, dah. Okey, teruskan. Ya. Okey. Jadinya Last sekali. alhamdulillah nampaknya tugas kita dah nak sampai penghujung. Sebab Cikgu Pinat pun dah terang serba sedikit berkaitan dengan modul lulus. Saya pun dah terangkan serba sedikit berkaitan dengan modul cemerlang. Seronok bekerjasama dengan Cikgu Pinat hari ini. Yalah, seronok lah. Ya, kami mengharapkan semoga dengan adanya modul kampung ini dia dapat membantu guru-guru matematik tambahan Kedah khususnya dan guru matematik tambahan Malaysia amnya untuk sama-sama kita meningkatkan pencapaian matematik tambahan. Betul tu Cikgu Yam. Manakala calon-calon matematik tambahan pula akan dapat menggunakan modul ni sebagai bahan rujukan, bahan latihan bagi meningkatkan pencapaian di dalam mata pelajaran matematik tambahan. Kami berdua juga berharap modul lulus ni, modul cemerlang, modul lulus lah sebenarnya. Dapat memberi, sebenarnya modul lulus ni diwujudkan sebenarnya untuk memberi perasaan senangnya at Maths. Dan membimbing murid secara bertahap supaya murid tu dapat memahami konsep, menggunakan kaedah yang betul dan merancang jawapan yang sistematik. Itu sebenarnya matlamat utama kita lah. Betul. Sebab kita datang daripada sekolah harian kan Cikgu Yam. Dan untuk pesanan untuk murid-murid juga, apabila kita belajar, kalau guru menerangkan format-format yang patut kita gunakan dalam SPM, ikutlah cakap guru-guru tu. Ya, betul. Praktikkan, amalkan. Macam mana pemarkahan dibuat, apa semua, kita dengar betul-betul dan kita praktikkan. Jadi Cikgu Pinat, ucapan daripada kami berdua. Semoga calon-calon SPM untuk 2023 akan meraih kejayaan cemerlang dalam SPM, khususnya matematik tambahan. Ya, betul. Dan hasil daripada penggunaan modul kampung inilah especially. Betul. Jadi Cikgu Pinat, itu saja. Ada lagi Cikgu Pinat nak? Sebarang salah silap tu daripada kami berdua. Semua yang baik tu daripada Allah. Subhanahu wa ta'ala. Dan yang kurang tu daripada kami berdua. InsyaAllah kalau ada rezeki kita jumpa lagi di lain masa. Dan jumpa lagi. Assalamualaikum.